Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam cinta sejarah. Bersua kita lagi dalam siri cakna sejarah bersama Cikgu Daniel dalam slot ulang kaji target SPM 2001 KBSM seri 8 dasar luar. Seperti biasa kita lihat analisis soalan SPM sebenar 2015 hingga 2019. Kata 5 bab 9 Malaysia dalam kerjasama antarabangsa terlihat kepada penggubalan dasar luar, faktor dan tahap. Dasar luar Malaysia dapat dibagi kepada dua bahagian, asas penggubalan dasar luar Malaysia dan perkembangan dasar luar Malaysia. Kita lihat asas penggubalan dasar luar Malaysia. Terdapat 5 faktor asas atau 5 asas penggubalan dasar luar Malaysia. Yang pertama, faktor sejarah. Sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka telah terjalin hubungan dengan negara luar seperti China, Arab, Siam dan juga negeri-negeri di Kepulauan Melayu. Hubungan luar ini lebih berbentuk hubungan perdagangan. Pada masa ini telah terjalin hubungan Melayu serumpun di Kepulauan Melayu termasuklah negara-negara seperti Indonesia, Brunei, Singapura dan Malaysia. Setelah mencapai kemerdekaan, Malaysia menyertai pertubuhan Commonwealth. Pada masa itu, Malaysia sedang diancam oleh fahaman komunis yang disebarkan oleh Parti Komunis Malaya PKM. Ancaman komunis ini menggugat keselamatan negara Malaysia dan dengan ini mendorong Malaysia mengamalkan dasar luar yang pro-barat dan anti-komunis. Lihat faktor yang kedua, faktor politik. Sebagai sebuah negara yang mengamalkan sistem pemerintah demokrasi berparlimen, Malaysia berhak menentukan hala tuju masa depannya sendiri berdasarkan prinsip-prinsip keamanan sejagat. Ini jelas terpapar dalam dasar luar Malaysia yang menekankan pemeliharaan kedaulatan negara-negara lain. Contohnya, dasar Malaysia yang menyokong Palestin bagi mewujudkan keamanan di rantau Asia Barat. Malaysia juga berpegang teguh kepada prinsip-prinsip dan piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB bagi memelihara keamanan dunia. Faktor yang ketiga adalah faktor ekonomi. Malaysia merupakan negara yang mengamalkan pasaran bebas dan dengan ini menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain di dunia dalam usaha memajukan ekonomi. Sejak zaman penjajahan British lagi, Malaysia merupakan antara negara pengeluar utama biji timah dan getah. Pada masa ini telah terjalin hubungan ekonomi antara Malaysia dengan negara-negara maju seperti Britain dan Amerika Syarikat. Selepas mencapai kemerdekaan, Malaysia masih mengharapkan pasaran dan juga modal dari negara-negara tersebut. Beberapa langkah telah diambil termasuklah meningkatkan ekonomi negara di samping menyediakan peluang pekerjaan. Menjelang tahun 1980-an, melalui dasar pandang ke timur, pelaburan asing juga digalakkan dari negara-negara di timur, terutamanya Jepun dan Korea. Pada masa yang sama juga, Malaysia menjalinkan hubungan yang baik dengan negara-negara membangun dan juga negara-negara Islam. Seterusnya, faktor geografi. Malaysia mempunyai kedudukan yang strategik di Asia Tenggara dan bersempadan dengan hampir kebanyakan negara di rantau ini seperti Singapura, Thailand, Indonesia, Filipina dan Brunei. Perairannya juga menjadi laluan utama kapal-kapal perdagangan di dunia. Dengan itu, keselamatan negara serantau akan mempengaruhi dan meninggalkan kesan terhadap keselamatan Malaysia. Dan faktor terakhir ada faktor demografi. Hubungan diplomatik dengan negara Islam disebabkan majoriti penduduk di Malaysia adalah beragama Islam. Malaysia juga committed terhadap hak asasi manusia menyebabkan Malaysia menentang keras dasar apartheid yang diamalkan di Afrika Selatan. Seterusnya kita lihat kepada perkembangan dasar luar, terdapat 3 tahap perkembangan dasar luar. Yang pertama, pro-barat dan anti-komunis. Seperti mengadakan perjanjian pertahanan Inggeris Tanah Melayu AMDA pada tahun 1996. Seterusnya, Malaysia menyertai pertubuhan negara-negara Asia Tenggara ASA 1951 yang terdiri daripada negara Malaysia, Thailand dan Filipina. Seterusnya menyertai Mafilindo pada 1962 bersama-sama Indonesia dan Filipina. Dan ASEAN pada 1967 bersama-sama Thailand, Indonesia, Filipina dan Singapura. Faktor ekonomi pula memperlihatkan pergantungan Malaysia terhadap Britain.
Bagi mengurangkan pergantungan ini, Malaysia mengamalkan pasaran bebas mula membina rangkaian perdagangan dengan negara lain seperti Amerika, Jepun, Singapura dan Jerman. Okay, kita lihat tahap kedua pada tahun 1970-an. Dasar luar Malaysia mula berubah kepada dasar berkecuali dan berbaik-baik dengan semua negara. Hal ini dibuktikan dengan penyertaan Malaysia dalam zon aman, bebas dan berkecuali atau Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN) bersama-sama anggota ASEAN. Pada masa yang sama juga, Malaysia telah menjalin hubungan diplomatik dengan negara berpahaman komunis seperti China, Jerman Timur, Korea Utara, Vietnam Utara dan Mongolia. Keinginan Malaysia untuk menjalinkan persahabatan dengan semua negara, khususnya dengan negara jiran, jelas dapat dilihat apabila Malaysia mengadakan hubungan diplomatik dengan Vietnam pada tahun 1976. Okay, seterusnya kita lihat tahap yang ketiga. Dasar luar pada tahap ketiga ini lebih kepada pengekalan terhadap dasar-dasar luar bagi tahap kedua, tetapi memberikan penekanan yang lebih kepada kepentingan ekonomi. Kepentingan ekonomi ini berkaitan dengan isu-isu perdagangan, pelaburan dan pembangunan terutama di kalangan negara membangun. Okay, dasar pandang ke timur telah diperkenalkan pada 1982 dengan menggunakan Jepun dan Korea Selatan sebagai model bagi membangunkan negara Malaysia. Dasar ini bertujuan menggalakkan rakyat Malaysia mengambil dan menerima pakai nilai-nilai baik seperti semangat mencintai negara, kesungguhan dalam pekerjaan dan etika pengurusan kerja. Seterusnya, Malaysia mempertingkatkan hubungan dua hala dengan negara lain seperti negara Afrika, Amerika Selatan, Caribbean dan Pasifik Selatan. Berdasarkan tiga tahap berkenaan, didapati dasar luar Malaysia berubah daripada dasar Pro-Barat ke berkecuali dan berbaik-baik dengan semua negara serta memberikan penekanan kepada hubungan dua hala yang dapat mematahkan ekonomi negara. Okey, kita lihat contoh soalan. Jelaskan matlamat dasar luar Malaysia. Mengapakah dasar luar negara pada tahap pertama bersifat Pro-Barat dan dasar luar Malaysia mulai berubah daripada dasar Pro-Barat kepada dasar berkecuali menjelang tahun 1970-an? Berikan penjelasan anda. Kita lihat contoh jawapannya. Antara matlamat dasar luar Malaysia diperkenalkan adalah bagi tujuan keselamatan dengan nasional, kedaulatan, pembangunan. Okey. Mengapakah dasar luar negara pada tahap pertama sebab Pro-Barat? Okey, iaitu Pro-Barat anti komunis, ancaman Parti Komunis Malaya, bantuan pertahanan. Dasar luar Malaysia berubah Pro-Barat kepada berkecuali. Okey, itu tahap 2 ya. Kerana anda berkurangan, dan okay, anda boleh bina ayat daripada petikan jawapan tersebut. Sekian saja ulang kaji target SPM 2021 KBSM seri 8 Dasar Luar Malaysia. Kalau ada manfaat padanya, silakanlah berkongsi dan subscribe. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.